Hai dan salam sejahtera saya ucapkan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Karen Rachel Medius dari kumpulan IDA 2023E2. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan bersuara dan kesan pengabaian hak tersebut. Seperti yang kita ketahui, hak kebebasan bersuara telah diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat. Hak ini bermaksud kebebasan berpendapat, bersuara secara percakapan verbal maupun tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat ataupun idea. Hak ini juga terdapat dalam Undang-Undang Islam di mana mengatakan bahwa penduduk negara sama ada penganut Islam ataupun bukan mempunyai kebenaran bagi menyuarakan pendapat masing-masing. Namun begitu, walaupun disebutkan bebas, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat perlu mengikut keadaan dan keperluan dengan syarat tertentu. Antara syaratnya ialah: pertama, nasihat haruslah sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, nasihat haruslah berdasarkan kepada kepastian dan bukan spekulasi, perkiraan, dan prasangka. Nasihat diberikan dalam bentuk yang baik sesuai dengan kesempatan dan waktu. Dan akhir sekali, tidak melemahkan dan membuka rahasia orang lain. Syarat pertama yaitu nasihat haruslah sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bermaksud nasihat berdasarkan Al-Quran dan benda yang baik, di mana kita bersuara tentang perkara yang membawa manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, dalam memberi teguran, dan teguran itu haruslah memberi manfaat agar tidak sia-sia. Syarat seterusnya yaitu nasihat haruslah berdasarkan kepada kepastian dan bukan spekulasi, perkiraan, dan prasangka. Sebelum bersuara adalah lebih baik kita memastikan bahwa pendapat yang ingin kita sampaikan merupakan hal yang benar dan bukan kerana andaian sahaja, agar tidak berlakunya kesalahfahaman. Seterusnya ialah nasihat diberikan dalam bentuk yang baik sesuai dengan kesempatan, waktu, dan tepat. Sebagai contoh, dalam perbincangan sesebuah perkara, biarlah dalam perbincangan tersebut kita hanya membincangkan tentang perkara itu sahaja dan tidak membincangkan tentang benda-benda lain, agar tidak berlakunya kekeliruan. Yang terakhir ialah nasihat tidak boleh digunakan untuk membuka kelemahan dan rahsia orang lain. Ini merupakan perkara yang penting, kerana tidak ada manfaat yang diterima oleh kita apabila kita bersuara hanya untuk melemahkan seseorang atau membuka rahsia orang lain. Ia hanya membuatkan orang kurang percaya terhadap kita. Di akhir pembentangan saya ingin menjelaskan kesan-kesan pengabaian hak kebebasan bersuara. Pertama, sudah tentu kepercayaan orang terhadap kita akan kurang. Kedua, berlakunya keretakan kaum dan pergaduhan dan peperangan. Ketiga-tiga ini akan berlaku apabila kita terlalu leka dan mementingkan diri sendiri dengan bersuara tanpa batas. Saya akan huraikan satu demi satu perkara ini. Yang pertama, kepercayaan orang terhadap kita akan berkurang. Ini adalah apabila kita bersuara dengan tidak rasional dan mempunyai niat untuk melemahkan orang lain dan membuka rahsia orang lain. Sudah tentu orang lain akan mulai tidak mempercayai kita kerana mereka beranggapan bahwa setiap kali kita bersuara, kita hanya ingin melemah dan membuka rahsia orang lain. Oleh itu, mereka akan tidak mempercayai kita. Seterusnya ialah keretakan kaum. Ini adalah apabila kita bersuara tanpa batas, contohnya dengan melibatkan isu-isu sensitif seperti perkauman dan agama, yang memboleh berlakunya salah faham di antara sesama sendiri, hingga berlakunya keretakan kaum. Dan yang terakhir sekali ialah pergaduhan dan perperangan. Ini adalah apabila seseorang itu terlalu mementingkan diri sendiri sehingga dia mengabaikan syarat kebebasan bersuara, sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati. Sebagai contoh, situasi peristiwa 13 Mei. Peristiwa ini adalah disebabkan masalah perkauman yang berlaku. Secara personal, bagi saya masalah perkauman tidak akan berlaku sekiranya seseorang itu menjaga batas percakapan
dengan tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti perkauman, agama. Oleh itu, hak kebebasan bersuara haruslah tidak diabaikan. Sekian dan terima kasih.